Okey, alkali didefinisikan seperti berikut. Bahan kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan ion hidroksida, OH. So tadi kalau kita belajar mengenai asid, bila mana sesuatu bahan kimia tu mengayon, dia membentuk ion hidrogen. Tapi untuk alkali pula, dia mengayon, bahan kimia tu mengayon, membentuk ion hidroksida pula. Jadi itulah bezanya antara alkali dengan asid yang secara jelasnya. Bahawa kalau asid ni bila mana dia mengayon, dia membentuk hidrogen, ion hidrogen. Tapi kalau alkali pula, bila mana dia mengayon, dia membentuk ion hidroksida. Okey, bahan yang apakah yang berlaku apabila molekul amonia, apabila gas amonia dilarutkan di dalam air? Mengapakah amonia aqueous terhasil merupakan suatu alkali? Jadi kamu akan dapat tengok sendiri bahawa okey, ni gas amonia NaH3 ni, bila mana kamu larutkan dalam air H2O ni, dan kamu akan dapati bahawa NH3 NH3 ni dia akan ambil hidrogen satu. Daripada sini dia pindah masuk sini. Jadi dia akan membentuk ion amonium. Jadi yang tinggallah ion hidroksida, OH. Ion hidroksida ni lah merupakan menyebabkan bahan ni, amonia ni adalah alkali. Disebabkan bila mana dia larut mengayon dalam air, dia akan ambil satu hidrogen daripada air, dan membentuk ion amonium. Jadi yang tinggallah ion hidroksida, OH, daripada air ni. Jadi bila mana banyaknya adanya ion hidroksida ni terbentuk, maka sesuatu bahan tu dikatakan alkali. Okey, kita dapat tengok juga contohnya, kalau contoh yang lain. Okey, kamu tengok ni ya. Ni dia punya persamaan dia lah. Okey, ni gas amonia dalam bentuk aqueous, kita larutkan dalam air, iaitu cecair. Okey, apa jadi? Ion amonium. Kan saya cakap tadi, dia akan ambil satu hidrogen daripada air ni, dia cantumkan dengan NH3 ni, dia akan membentuk ion amonium. Dan OH akan tertinggal lah. Jadi disebabkan kewujudan OH ni, maka dia akan membentuk larutan alkali. Okey, dengan melarutkan gas amonia di dalam air, amonia aqueous terhasil. Amonia aqueous ialah satu alkali kerana molekul amonia mengalami pengayonan separa untuk menghasilkan ion hidroksida. So jadi ion hidroksida yang terhasil inilah menyebabkan larutan tu membentuk larutan alkali. Okey, apakah kegunaan asid, base dan alkali ni? Okey, asid, base dan alkali bukan sekadar bahan kimia di dalam makmal, tapi juga banyak dijumpai dalam kehidupan seharian kita. Contohnya apa dia? Ubat gigi. Ubat gigi kita adalah alkali. Biasa kita bangun pagi, sebenarnya mulut kita berasid. Sebab apa? Tidak balas ada bakteria dalam mulut kita. Dia telah mengurai makanan yang terlekat pada gigi kita ni sedikit sebanyak, menyebabkan mulut kita berasid. Jadi kita perlukan sedikit alkali lemah untuk menetralkan mulut kita. Okey, manakala cuka juga bahan berasid yang biasa kita gunakan sebagai bahan masakan kan. Dia adalah berasid sifat dia. Okey, contohnya apa lagi? Bahan menjerukkan cili tu kan. Okey, menjerukkan cili, sebab cili tu kita boleh jadikan dia jeruk cili kan, dengan menggunakan asid lemah seperti cuka. Okey, banyak lagi lah sebenarnya dalam penggunaan asid
dan alkali dalam kehidupan seharian kita, contohnya dalam pertanian, racun, kita menggunakan alkali. Contohnya perindustrian pun alkali, asid juga pakai, bateri asid ada, bateri alkali ada, antasid dalam perubatan, kita menggunakan sedikit asid untuk membunuh bakteria ataupun kulat. Dari segi pemakanan pun memang banyak terdiri daripada asid dan juga alkali. Contohnya minuman air limau tu, itu juga adalah berasid. Okey, jadi kita akan tengok seterusnya ialah peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okey, seperti mana kita dah bincang tadi, sesuatu bahan tu dia sebenarnya dia tak boleh menunjukkan sifat asid ataupun alkali kalau dia tak larut dalam air. Dia kena larut dalam air dulu untuk membentuk ion hidrogen ataupun ion hidroksida. Bila mana dia membentuk ion hidrogen, barulah dia akan bersifat alkali, berasid. Kalau dia stay, maksudnya dia masih lagi NaOH, dia masih lagi sodium hidroksida, NaOH, yang terdapat dalam sabun tu kan. Kalau dia masih lagi dalam sifat macam tu, dia tak akan menunjukkan sifat alkali dia lagi. Kamu kena larutkan dalam air dulu. Larut dalam air ataupun sentuhkan dengan air, ataupun kamu letak setitik air, kamu gosokkan dia, maka kamu akan dapat tengok ada sifat alkali. Contohnya sabun lah kan, yang paling dekat dengan kamu. Mengapakah sabun yang baru dikeluarkan daripada kotak tidak licin? Bila mana kamu letak air, kamu baru dapat tengok, baru dia licin. Macam itulah sifat alkali kan. Bila mana kamu selagi tak letakkan air, selagi itulah dia tak akan mengayon, selagi itulah dia tak akan menunjukkan sifat alkali ataupun asid. Okey, itu peranan air lah dalam menyebabkan sesuatu bahan tu menunjukkan sifat dia, sama ada asid ataupun alkali. Okey, jadi ada eksperimen lah, saya harap kamu dapat tengok lah eksperimen ni. Di dalam buku teks kamu, perhatikan bahawa peranan air itulah dalam sesuatu bahan tu untuk menunjukkan sifat dia. Okey, asid hanya menunjukkan sifat dia, menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air. Apabila sesuatu asid dilarutkan di dalam air, molekul asid akan mengayon menghasilkan ion hidrogen. Dengan kehadiran ion hidrogen, hidrogen membolehkan asid menunjukkan sifat keasidannya. Ini saya dah terangkan tadi lah. Maka kertas litmus biru lembap akan berubah menjadi merah. Dia akan jadi warna merah kan. Kalau kamu dengan ambil pepejal asid tu, ada asid tu dia berbentuk pepejal, bahan tu berbentuk pepejal, kamu tak larutkan dia dalam air, kamu letak kertas litmus, jadi kamu tak akan dapat result apa-apa. Tak ada biru merah, merah biru, tak ada. Kalau kamu tak larutkan dulu dalam air, menyebabkan ion hidrogen tu mengayon. Dia kena mengayon dulu, barulah ada wujudnya kehadiran ion hidrogen, barulah dia boleh menunjukkan sifatnya. Okey, begitulah juga dengan alkali. Kan okey, ni ada satu eksperimen dalam buku teks kamu. Yang mana ada dia letak tabung uji pellet natrium hidroksida. Pellet ni dia pepejal lah. Pellet kan. Kamu letakkan litmus merah, apakah jadi? Dia takkan jadi apa-apa. Dia tak akan tukarkan merah kepada biru. Dia tak akan tukarkan merah kepada biru. Tapi kalau kamu larutkan dalam air kan, ion hidrogen, ion hidroksida ni mengayon, maka bolehlah dia akan menukarkan biru ni, merah ni kepada biru untuk menunjukkan bahawa dia bersifat beralkali. Okey, itu peranan air peranan air dalam menunjukkan sesuatu sifat itulah. Bahan tu untuk menunjukkan sifat sama ada alkali ataupun berasid. Okey, alkali hanya menunjukkan sifat kealkaliannya apabila dilarutkan dalam air. Tanpa air, ion hidroksida OH di dalam pellet natrium hidroksida NaOH tidak dapat bergerak bebas.
dan masih terikat dengan struktur kekisinya. Kan kita ada baca struktur kekisi kan, yang mana ion ikatan ion tu dia sangat kuat. Ikatan ion ni sangat kuat lah. Jadi dia tak ada bahan yang boleh meruntuhkannya. Jadi OH tu akan melekat kuat lah dengan Na tu kan, dengan natrium. Bila dia terikat kuat, jadi kamu letaklah tenyihlah kertas litmus pun, dia tak akan menunjukkan sifatnya. Kecuali kamu letakkan air. Air tu kan dia ada separa, yang mana dia ada dia boleh meruntuhkan kekisi NaOH ni kan. Mana dia meruntuhkan, jadi dia akan ambil ion natrium ni, dia tarik, jadi yang terbentuk ion hidroksida kan. Ion hidroksida bebas bergerak di dalam air tu. Jadi itulah ion hidroksida tu akan menukarkan litmus merah kepada biru dan menunjukkan sifatnya. Kehadiran air juga membolehkan gas amonia NH3 tu mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, ion iaitu ion OH ni bertanggungjawab dalam sifat kealkaliannya. Maka warna kertas litmus merah lembap berubah menjadi biru. Tanpa air, gas amonia hanya wujud sebagai molekul. Molekul apa? Molekul NH3 sahajalah. Yang mana tidak ada ion hidroksida terbentuk. Okey, itu penerangan mengenai kewujudan air ni, kehadiran air ni dalam nak menunjukkan sifat sesuatu bahan tu, sama asid ataupun alkali.